Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta-peserta webinar yang join kita punya webinar Sembang-Sembang SMB pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang ASMB pada hari ini. Saya Fauzia binti Ismail, moderator anda untuk hari ini. Dan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan bina dana pendidikan anak, tabung atau hutang. Okey. Okey, sekarang kita berkenalan dulu dengan penceramah kita iaitu Encik Amir Hamid. Merupakan seorang perancang keuangan bertauliah dari Adam Sinergi dan juga Persatuan Perancangan Keuangan Malaysia ataupun FPEM. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda pengurusan keuangan dan beliau juga merupakan penulis bersama buku Wanita Cantik Minda Celik, Strategi Survivor Wanita yang telah terjual lebih daripada 1,000 naskah sejak tahun 2018. Buku ini juga telah terpilih untuk menerima geran penulis daripada Perpustakaan Negara Malaysia dan diedarkan ke 503 perpustakaan di seluruh Malaysia. Beliau bergiat dalam industri perancangan keuangan ini sejak 2 Januari 2007. Okey, Encik Amir Hamid berasal daripada Sarawak, tapi semalam semasa saya sembang-sembang dengan Encik Amir, dah tak bunyi dah slang Sarawak tu. Katanya dah lama menetap di KL dan sekarang ni pun dah jadi orang KL katanya. Okey, so Cik Amir, Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa khabar Cik Amir? warahmatullahi. Alhamdulillah, sihat. Okey, okey, sihat alhamdulillah. So baiklah, saya akan serahkan kepada Cik Amir untuk teruskan dengan sesi perkongsian kita pada pagi ini iaitu bina dana pendidikan anak, tabung atau hutang. Silakan Cik Amir. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam Jumaat daripada saya. Okey, didoakan setiap daripada kita yang ada di sini pada pagi ini okey beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan, puan-puan, seperti yang Cik Puan Fauzia Ismail beritahu tadi, okey, saya Amir Hamid, okey. So kalau dekat Facebook boleh tengok hashtag Pakcik CFP, itu saya lah tu. Kalau suka membebel-bebel yang berkenaan dengan kewangan, kadang-kadang membebel tahap apa-apa tu, itu saya lah tu dekat Facebook So boleh follow, boleh add friends, okey, Pakcik CFP dekat Facebook tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, terima kasih kepada Cik Puan Fauzia Ismail dan juga terima kasih kepada ASNB atas jemputan ini. Okey. So hari ini kita akan tengok berkenaan dengan dana pendidikan. Okey, sama ada kita nak buat tabung ataupun kita nak berhutang. Okey. So, kenapa dana pendidikan tuan-tuan dan puan-puan? Dana pendidikan ni sangat penting kepada kita, khususnya kepada semua ibu bapa dan kepada bakal ibu bapa yang ada dekat luar sana. Okey. So, saya faham, okey, kalau kita pergi dekat luar sana akan ada banyak okey plan-plan ataupun instrumen yang kita boleh gunakan untuk mencapai matlamat dana pendidikan kita. Okey. So kita bermula pada pagi ini. Okey. Anak merupakan satu anugerah. Okey. Anak merupakan satu rezeki. Anak juga merupakan satu rahmat kepada pasangan suami dan isteri. Tak kisahlah kita dapat anak yang pertama ke, yang kedua ke, waima yang ketujuh sekalipun, kebahagiaan ataupun kegembiraan pada hari pertama kelahiran anak tu akan terpancar jelas pada kita. Okey? Dan okey, lupa saya nak bagi tahu, kalau ada sebarang pertanyaan boleh je terus
ajukan pertanyaan di ruang chat, okey. Dan saya akan cuba untuk jawab kesemuanya dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Okey. So apabila kita dah ada anak, okey, ataupun pada hari pertama isteri kita ataupun pasangan kita memberitahu kita, abang, ayang, anja, you tak lama lagi bakal jadi seorang ayah. You tak lama lagi bakal jadi seorang papa ataupun bapa. Okey. So kita dah kena fikir. Okey, kita kena fikir, kita kena berpandangan sedikit jauh. Apabila anak tu lahir nanti, saya nak besarkan dia macam mana? Kita nak hantar dia, kalau kita bekerja, kita nak hantar dia dekat rumah pengasuh yang mana? Kalau dia masuk kindergarten, kita nak hantar dia kindergarten yang macam mana? Dan seterusnya. Masuk sekolah rendah, sekolah menengah. Kenapa kita kena fikir? Okey, sebab membesarkan seorang anak daripada dia lahir sehinggalah dia dewasa, okey, dia melibatkan satu kos. Okey, kos untuk membesarkan seorang anak. Okey, jadi saya yakin dan saya percaya dekat sini ramai ibu dan bapa, okey, dan kita sendiri memang tahu, okey, kos-kos yang saya sebutkan dekat sini. Kos pampersnya, kos makannya, kos pengasuhnya, kan? Okey, itu yang kita katakan sebagai kos membesarkan anak. Okey. Nak masuk kindergarten yang macam mana kita nak? Okey, kita ada banyak pilihan dekat luar. Kita ada smart reader, kita ada Brani Bunch, okey, kita ada tadika kemas, okey. So kesemua ini tadi adalah kos. Okey, saya ambil contoh. Kalau kita hantar anak kita ke kindergarten macam yang saya buat dulu. Okey, saya hantar anak saya dekat Krista. Okey, disebabkan kita suami isteri bekerja daripada pagi sampai ke petang, so anak kita kena berada di tadika tu ataupun kindergarten tu daripada pagi sampai ke petang. So kos bulanan lebih kurang dalam RM500. Okey, dan saya yakin dekat luar ada lagi kos yang lebih rendah daripada tu. Okey, kalau kita pergi ke tadika seperti tadika perpaduan dan tadika kemas. Okey, cuma yang membezakannya tadi adalah matlamat kita, objektif kita. Okey, macam matlamat saya, objektif saya pada masa tu ialah saya nak anak saya duduk dekat situ daripada pagi sampai petang. Sebab saya pergi kerja hantar, saya balik kerja ambil. Okey, so kalau ada ibu bapa yang mempunyai support system yang sangat bagus, alhamdulillah lah, syukur kepada kita, sebab kita mungkin boleh hantar dia ke tadika perpaduan yang mana kita hantar pagi, tengah hari kita boleh ambil balik. Okey, itu kalau kita ada support system yang sangat bagus. Okey, dan sekiranya kita tidak ada support system macam saya lah tu, kan? Okey, so kita kena prepare. Okey, kita kena prepare. Bila dah kindergarten, dah masuk sekolah rendah. Okey. Sekolah rendah dekat KL hari ini ada banyak. Dekat Malaysia pun ada banyak. Terpulang pada kita. Kita nak pilih sekolah yang macam mana. Sekolah Islamik moden pun ada, sekolah yang bukan Islamik pun ada, sekolah kerajaan pun ada. Yang penting kita kena hantar anak kita, okey, ke sekolah, okey, dan kita boleh mencapai matlamat kita. Sebab macam saya katakan tadi, awal-awal tadi, apabila kita dapat tahu yang kita bakal menjadi seorang ayah, okey, ataupun seorang ibu bapa, okey, kita kena dah start fikir. Kita nak anak kita jadi apa, kita nak dia sekolah kat mana, kita nak jadi dia orang macam mana, kita nak besarkan dia bagaimana. Okey, itu antara perkara yang kita kena ambil kira. Sebab masa tak lama, masa tak tunggu kita. Okey, dah sekolah rendah, dia akan pergi sekolah menengah. Dan bila dah sekolah menengah, dah SPM. Macam sekarang ni lah. Minggu-minggu sekarang ni kan, minggu SPM kepada anak-anak kita yang dah bersekolah menengah. So, lepas SPM, nak buat apa?
tuan-tuan dan puan-puan? Nak kerja? Kerja dulu, lepas tu sambung belajar? Ataupun sambung belajar terus? Okey, itu yang kita kena fikirkan. Tuan-tuan, puan-puan, setakat ni okey? Ada yang nak diperbincangkan setakat ni? Alhamdulillah, okey. Okey. Alhamdulillah. Okey. So, pada peringkat ini kita dah boleh tahu selepas SPM dia nak pergi mana. Nak pergi mana? Anak kita nak pergi ke mana, tuan-tuan dan puan-puan? Lepas ni, habis SPM ni nanti, dapat result, anak-anak kita ni nak pergi ke mana? Maafkan saya sekejap Okey, bagi saya dalam 30 saat. Okey. So, kita sebagai ibu bapa apabila melibatkan perancangan kewangan ni, antara yang sangat penting adalah menyediakan dana pendidikan anak-anak. Okey. Dan yang penting juga yang kita tak boleh nak ketepikan adalah dana persaraan kita. Tapi saya nak tanya satu soalan. Pendidikan anak-anak ni, kita boleh ke tangguh? Boleh ke kalau kita kata, kalau anak kita hari ni lepas SPM, ayah, mama, saya nak pergi belajar dekat college. Kita boleh kata, tunggu dulu. Papa dengan mama tak berapa nak ada simpanan dulu. Tunggu simpanan kita penuh dulu dan you baru boleh pergi. Boleh ke kita cakap macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan? Ramai kita kata tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau bab bersara, kita boleh je tangguhkan persaraan kita. Betul? Kita boleh je kerja kalau pada umur 55, kita tak mampu lagi dana persaraan tu. Okey, tak apalah. Saya kerja lagi sampai umur 60. Kalau tak cukup juga, okeylah tak apa, saya kerja lagi 5 tahun. Itu selalunya berlaku dekat luar, kan? Jadi, ini adalah anak-anak kita. Okey, daripada kecil masuk kindergarten, pergi ke sekolah rendah, lepas tu sekolah menengah. Last sekali mesti nak pergi ke college. Tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat skrin sekarang. This is yuran pengajian di IPT. Hari ini. Tinggi kan? Okey. Kalau nak jadi seorang doktor, kalau nak study dekat perubatan, at least mesti ada 13,000 hingga ke 15,000. Itu kos. Dan kos ni tuan-tuan dan puan-puan ini pada tahun 2018 tau. Okey. Saya dapatkan data ni daripada The Center. Okey, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh pergi tengok selalu website The Center. Okey, untuk tengok pembaharuan-pembaharuan berkenaan dengan kos-kos pendidikan yang ada dekat Malaysia. Okey, so kita sambung balik Kalau kita tengok dekat sini, okey, dekat skrin kita sekarang ni, okey, kos pengajian untuk perubatan kalau dekat IPTA kita kena ada sekitar 13 ke 15K. Soalan dia, adakah kita bersedia? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana tuan-tuan? Boleh? Boleh follow? Alhamdulillah. Okey.
Okay. So, kalau kita diberi pilihan, okay, kita nak pilih yang mana? Dekat sini saya dah letakkan dekat skrin option A ataupun option B. Mana satu yang kita nak pilih untuk menyediakan tabung pendidikan anak-anak kita? Yang mana pada usia 18 ataupun pada 19 tahun, insyaAllah dia orang boleh masuk ke universiti ataupun college untuk menyambung pendidikan mereka. Okay. Option A. Hari ini kita simpan dan kita akan dapat dividen. Best kan? Kita simpan. Okay, tak kisahlah berapa kita simpan. Simpan sampai masa kita dapat dividen. Itu option A. Option B pula. Okay. Kita masih lagi boleh pergi ke universiti pada usia 18 ataupun 19, tapi kita membuat pinjaman. Dan apabila kita membayar pinjaman kita tu, kita akan kena interest. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang best? Yang mana yang tuan-tuan suka di hati? Option A. Okay, A. Okay, A. So, ramai dekat sini yang saya nampak adalah option A. Kenapa? Sebab bila kita simpan, kita akan dapat dividen. Berbanding dengan kalau kita buat pinjaman, kita akan terpaksa membayar pinjaman bersama dengan interest. Kan? Okay, dan inilah yang berlaku pada hari ini. Kalau ikutkan sumber daripada www.center.my, okay, pada tahun 2018, AKPK telah buat satu kajian di mana, okay, 5 beban hutang yang tertinggi yang perlu ditanggung oleh individu yang berusia 20 hingga 29 tahun adalah hutang pendidikan. Dan kalau ada, dan saya yakin kalau ada di antara kita dekat sini adalah ibu-ibu muda ataupun bapa-bapa muda, okay, kita masih lagi perlu membayar. Okay, mungkin ada di antara kita yang masih lagi perlu menanggung hutang pendidikan kita sebelum ni. Okay, so kalau ada, saya merayulah, tolong jangan skip payment walaupun sedikit. Okay, kenapa? Sebab kesan, impact dia kepada kita sangat besar. Okay, ramai je kita tengok, kalau setahun dua dulu kita tengok ramai yang nak pergi ke luar negara tak boleh pergi, sangkut. Sebab apa? Sebab pendidikan punya loan, PTPTN punya loan, kita tak pernah buat bayaran. Okay, so kita tak nak benda ni berlaku kepada kita. Okay, so kita dah tahu macam ni, macam mana pula kita nak menyimpan? Rasa-rasanya, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak cabaran kepada kita untuk menyimpan pada hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan, jujur dengan saya hari ini. Ada tak? Kita rasa susahnya nak menyimpan pada masa sekarang? Konsisten. Lagi? Ada. Okey, ada yang simpan dulu baru guna. Okey, ada juga yang memang ada susahnya nak menyimpan, susahnya nak konsisten menyimpan. Okey, dan saya yakin dekat luar sana ada juga yang orang kata apa? Saya tak boleh menyimpan sebab kos hidup saya tinggi. Okey, duit saya tak cukup. Sebenarnya nak menyimpan ni, okey, boleh menyimpan seberapa yang kita mampu. Okey. Kalau kita tak mampu simpan 100 sehari, kita boleh simpan RM10 sehari ataupun kita boleh simpan RM1 pun sehari. Okey. So kenapa? Tindakan kita. Yang penting kita kena bertindak. Kalau kita kata kita nak, okey, kita kena ada tindakan. Tak guna kalau kita kata saya impikan, saya nak jadi macam ni, saya nak ada tabung simpanan ni, tapi kita cakap saja, ada matlamat saja.
Duk affirmation setiap tahun, duk tukar je, tampal je dekat dinding. Tapi tak ada tindakan. So, semua nampak tak tabung RM1 ni? Nampak? Okay. Dalam tu duit RM1 tau. Duit RM1. Saya pun macam tuan-tuan dan puan-puan juga. Saya pun manusia biasa. Saya pun susah nak menyimpan. Saya pun kurang disiplin nak menyimpan. Saya pun susah nak konsisten menyimpan. Sebab apa? Selagi kita bernama manusia, selagi itulah disiplin sangat-sangat penting. Ya, ada soalan. Sebab saya tengok ada 3 partisipan raise hand. Okey, Roshani Muhammad. Okey, kita gang lah. Okey. So, apa yang saya buat, setiap hari apabila saya balik daripada luar, saya akan seluk kocek seluar saya. Ada tak duit RM1? Kalau ada duit RM1, saya akan letak dalam tabung mineral water ni. Tabung ni lah. Ini adalah gambar tabung simpanan saya sendiri. Dan saya akan bagi tahu dekat anak saya, duit dalam tabung ni adalah duit untuk sekolah you. Saya akan cakap macam tu. Jadi, kadang-kadang, bila tiba-tiba kita pegang tabung tu, anak kita, papa nak buat apa dengan duit tu? Itu kan tabung pendidikan saya. Okay, so kita kena bagi tahu dekat anak-anak kita supaya dia sentiasa ingatkan kita. Sebab anak-anak ni, apa yang dia janjikan kepada kita, dia lupa. Tapi apa yang mak ayah dia janji kat dia, dia sentiasa ingat. Okay, so RM1. RM1 sehari. Okay, RM1 sehari. Kenapa saya kata RM1 sehari? Itu minimum lah. Kalau tak boleh juga RM1, tak apa. Kita mula dengan shilling. Sebab yang penting bermula. Macam saya kata tadi, yang penting adalah tindakan kita. Okay. So, simpan RM1 sehari, setahun dah 365. Kalau 10 tahun kita simpan, kita dah ada 3,650. Sekarang semua guna e-wallet. Ya, betul. Saya suka tu e-wallet. Okay, kita ada, kalau untuk e-wallet ni, boleh tengok app seperti Raiz. Okay, RAIZ. Okay, saya suka tu. Sebab apa? Hari ni kita suka swipe. Walaupun bukan credit card, kita swipe debit card untuk buat bayaran kan. Okay. So, kalau kita ada sistem macam Raiz ni, dia akan boleh terus kumpulkan duit-duit shilling kita tu. Cukup RM5, dia akan masukkan dekat Amanah Saham National Equity. Okay, itu pun boleh guna pakai. Okay, so balik semula kat slide kita. Kalau simpan 10 tahun, 3,650. Itu kalau tuan-tuan dan puan-puan simpan bawah bantal. Simpan dalam tabung ni semata-mata. Tak buat apa-apa. Okay. So, setakat tu je lah simpanan kita. Setiap tahun kita simpan 10 tahun, 3,650. Dia tak berkembang. Okay. So, sebab tu hari ni kita semua ada dekat sini. Kita nak tengok macam mana tabung-tabung simpanan yang ada dekat luar ni boleh membantu kita. Okay. So, saya perkenalkan Amanah Saham Nasional Berhad lah. Semua orang kenal lah. Amanah Saham Bumi Putra, Amanah Saham Didik, semua orang kenal. Tapi kenapa kalau tanya saya pun, okay, macam yang diperkenalkan tadi, saya seorang penunding kewangan. Okay. Ramai antara klien-klien yang jumpa saya, dia orang akan tanya, bagus ke kalau simpan dekat Amanah Saham Nasional ataupun ASB lah. Okay. Sebab ramai orang akan cerita pasal ASB. Bagus ke? Kan? So, saya selalu cakap dengan dia orang, senang sahaja. ASB ni bagus. Kenapa tau? Sebab risiko dia rendah. Kenapa saya kata risiko dia rendah? Hari ni tuan-tuan dan puan-puan simpan duit RM1,000 dalam Amanah Saham Bumi Putra, ASB. Okay. Besok, tuan-tuan dan puan-puan kata, saya nak kena pakailah RM1,000 tu balik. Boleh tak saya keluarkan? Boleh.
dan tuan-tuan dan puan-puan still akan dapat RM1,000. Okey, sebab apa? Sebab dia menawarkan harga tetap. Okey. Sebab itu saya kata dia risiko rendah. Alright? Okey. Dan walaupun dia risiko rendah, okey, pulangan dia tinggi. Ya ke May tinggi? Tinggilah sebab risiko dia rendah. Okey. Kalau dia bagi 5%, 6% per annum sebagai dividen, itu saya boleh katakan tinggi. Kenapa? Risiko yang kita tanggung tu sangat rendah. Okey, saya nak tanya, dekat luar sana, dekat mana ada tabung simpanan yang risiko dia rendah sama macam ASB? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dekat mana? Ada tuan, dekat akaun simpanan bank, dekat fixed deposit. Okey, rendah, risiko dia rendah. Okey, tetapi cuba kita tengok balik perbandingan antara dividen dia. Okey, yang kita dapat. Okey, kalau kita simpan dekat akaun simpanan biasa, dekat bank Rimau ke, bank Sotong ke, kan? Okey. So, ya, memang kita dapat pulangan mungkin 0.01 sen. Mungkin juga 0.03 sen. Okey, sebab kita simpan dalam akaun simpanan. Okey, akaun simpanan. Even kalau kita simpan dekat FD pun, okey, mungkin ada dekat luar sana yang menawarkan FD lebih kurang 3%. Okey. Kalau dengan bank Islam yang saya ingat 5%. Okey. Cuma kena ingat, okey, bila kita masuk FD, okey, fixed deposit, dia akan bagi satu jangka masa simpanan selama 6 bulan ke ataupun selama setahun. Kalau kita nak buat pengeluaran kurang daripada setahun simpanan kita tu, memang boleh. Memang boleh. Cuma dia akan ada sedikit charges. Okey, sebab dia charges tu ialah dia akan tolak kita punya perolehan dividen tu tadi. Okey. So, pada saya ASB adalah satu simpanan yang rendah risiko tapi membawa pulangan yang tinggi. Okey. Ada yang tak setuju ke dengan apa yang saya cakap ni? Okey. Ini bukan sebab saya dijemput oleh ASNB saya cakap pasal ASB tuan-tuan. Okey. Dan ini apa yang saya cakap dekat luar apabila saya jumpa klien saya, apabila saya cakap dekat Facebook, okey, dan apabila setiap tahun apabila saja ASB umumkan dia punya dividen, kita akan tengok ramai perancang kewangan ataupun komentar kewangan yang tumbuh macam cendawan. Okey, kata rendahlah, itulah. Sebenarnya dia still tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Risiko yang kita tanggung tu sangat rendah. Okey, ada soalan setakat ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada soalan boleh terus tanya Okey. So kalau tak ada, then kita akan tengok next slide. Okey. So, tadi saya kata simpan RM1 satu hari, setahun 365. Okey. Dan 365 ni tuan-tuan, puan-puan, kalau kita masukkan dekat amanah saham Bumi Putra, saya ambil contoh amanah saham Bumi Putra. Okey. Dan amanah saham Bumi Putra ni bayar bagi kita dividen setahun 5% je. Tak kurang dan tak lebih. Selepas 2 tahun, kita dah ada 2,117. Okay. So kalau 10 tahun tadi, saya kata 3,650 kan? Itu kalau kita simpan dekat bawah bantal. Tapi kalau kita masukkan dekat ASB, insyaAllah duit kita akan jadi 4,820. Okay. May, macam mana jadi macam ni? Okay. Ini yang kita katakan sebagai impact of compounding. Compound. Compound ni bukan saman tuan-tuan. Ini bukan saman macam kita kena compound dengan
traffic ke, kalau salah parking tak pakai seat belt ke kan. Okay. Ini adalah compounding dividend. Maksudnya dividen yang dibayar pada tahun ini, tahun depan dividen tu akan dapat lagi dividen. Tahun depan dapat lagi dividen. Itu yang kita katakan sebagai compounding impact. Okey, secara mudahnya, macam mana kita nak tahu? Contoh. Okey, saya hari ni ada 10,000. Berapa tahun duit saya ni boleh jadi 20,000. Okey. Secara mudahnya saya share dengan tuan-tuan hari ni. Okey, gunakan yang kita panggil sebagai rules of 72. Hukum 72. Okey, hukum 72. Macam mana dengan hukum 72 ni? Okey, simple. Hari ni kita ada 10,000. Okey, hari ni kita ada 10,000 dan kita nak gandakan duit ni selama jadi 20,000. Okey, menggunakan hukum 72, okey, kita ambil 72 tu, kita bahagikan dengan peratusan dividen. Okey, kalau contohnya sekarang ni, kalau 72 bahagi dengan 5%, berapa yang kita akan dapat? Lebih kurang dalam 12, lebih kurang dalam 12 ke 13 tahun. Jadi kalau hari ni kita ada 10,000, untuk duit tu menjadi 20,000, okey, kita akan ambil masa lebih kurang dalam 12 ke 13 tahun. Sedang cantik lah tu. Okey, sedang cantik. Kenapa? Kalau anak kita hari ni berusia 5 tahun, okey, dan simpanan kita dekat ASB tadi dah ada 10,000, tak nak dah menyimpan sebab saya nak kena simpan pula untuk anak yang kedua. Contohnya macam tu. InsyaAllah dalam masa 12 ke 13 tahun, simpanan kita tu tadi, okey, kalau 10,000 tu tadi, dia akan jadi 20,000. Sekurang-kurangnya boleh membantu sebagai persediaan awal kepada anak-anak kita untuk melangkah ke alam college. Okey. Ada soalan berkenaan dengan AASB, tuan-tuan dan puan-puan? Ada soalan? Okey. Begitu juga sebelum saya lupa. Begitu juga macam mana kita nak kira hutang kad kredit kita berganda. Berapa lama hutang kad kredit saya ni, balance kredit saya ni, kalau saya asyik buat bayaran minimum saja setiap bulan, berapa lama hutang kredit kad kita ni akan jadi double. So kenalah bahagi 72 tu tadi, bahagikan dengan 18%. Okey, so lebih kurang dalam 4 ke 5 tahun lah, lebih kurang. Okey. So itu adalah satu cara yang mudah untuk kita tengok, untuk kita kira, untuk kita plan berapa tahun. Kalau hari ni saya ada 10,000, berapa tahun duit saya boleh berganda. Okey, gunakan hukum 72. Okey. So, option lain, apa yang ada? Apa yang kita ada? Apa yang kita ada dekat market? Option lain. Siapa sini yang tak kenal PT-PTN? Ada yang tak kenal PT-PTN? So, semua kita kenal PT-PTN kan? Okey. Di bawah PT-PTN, dia ada satu skim simpanan yang dinamakan sebagai Skim Simpanan Pendidikan Nasional, SSPNI. Siapa yang dah carum SSPNI? Okey, saya SSPN Prime. Okey. Apa yang istimewanya SSPNI ni? Okey. Dia ni betul-betul kena dengan duit RM1 yang saya kata tadi. Okey. RM1 sehari, 30 hari, RM30. Kan? So dekat SSPNI ni, kita boleh menyimpan serendah RM30 je pun sebulan. Okey. Dan yang paling best, okey, yang paling best, dia didatangkan sekali dengan
pelindungan, insurans dan juga takaful. Okey. Dia ada 3 provider. Untuk ingat dia ada 3 provider, okey, untuk SSPNI ni yang bekerjasama dengan dia syarikat insurans ataupun takaful ni, okey. 3 provider dia, yang pertamanya adalah Hong Leong MSIG Takaful. Okey, itu yang pertama. Hong Leong MSIG Takaful dengan SSPNI ni dah lama dah, daripada awal penubuhan SSPNI ni. Okey, memang Hong Leong dah menjadi penyedia pelindungan kepada penyimpan-penyimpan untuk skim simpanan ni. Okey. Nanti saya jawab, tuan. Saya terpandang satu soalan tu. Okey. Yang kedua adalah Great Eastern Takaful Berhad. Great Eastern Takaful Berhad, okey, salah satu syarikat takaful yang memberi perlindungan kepada penyimpan-penyimpan SSPNI. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah Takaful Ikhlas Family Berhad. Okey. So ingat ada 3. Hong Leong MSIG, Great Eastern Takaful dan juga Takaful Ikhlas. So, berapa banyak perlindungan yang diberi? Okey. Okey. So, berapa banyak? Dia can goes up to 1.2 juta. Tapi bukanlah maksudnya kalau kita tadi simpan RM30 kita akan dilindungi 1.2 juta. Bukan. Dia tengok berapa simpanan kita. Okey, kalau macam saya setiap tahun, setiap bulan isteri saya masukkan untuk anak saya Adam RM30 je sebulan. So dapatlah sedikit perlindungan. Okey, yang saya tahu kurang daripada 100,000 lah. Okey. Kenapa mesti ada perlindungan sedangkan saya nak buat tabung simpanan anak-anak? Soalan saya, dalam hidup kita ni, apa yang garanti? Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang garanti dalam hidup kita ni? Ada 2 je yang garanti sebenarnya dalam hidup kita ni. Ada 2 saja. Kematian. Okey, tu satu. Yang kedua? Okey, saya kata ada dua yang garanti. Saya suka ni. Okey, betul. Bagus tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hidup kita ni ada 2 yang garanti. Satu, kita garanti mati. Okey, garanti. Kalau pada umur 65, pada umur 55 kita sempat bersara, bermaksudnya kita belum lagi mati. Tapi kalau kita tak sempat bersara, bermaksudnya kita dah berhijrah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, income tax. Ni dah dekat-dekat nak income tax declaration ni kan. Ingat tuan-tuan, puan-puan semua, tax tak boleh lari. Jangan lari daripada tax. Okey, sebab dia akan cari kita, maafkan saya, bahasa saya ni mungkin sedikit harsh ataupun kasar, sampai ke lubang cacing. Tax akan cari kita sampai ke lubang cacing. Walaupun kita dah mereput dekat bawah sana, dia still akan cari. Macam mana dia nak cari? Okey, nanti saya share. Okey, 2 ni, mati dan juga cukai. Yang lain tak garanti. Kita tak boleh nak garanti saya boleh terus menyimpan sehingga anak saya masuk universiti. No guarantee at all. Okey. Kita pun tak boleh garanti saya boleh hidup sampai saya pencen. No guarantee at all. Okey. Sebab tu apabila tadi kita menyimpan dekat skim simpanan nasional ni, okey, skim simpanan pendidikan nasional ni didatangkan sekali dengan perlindungan takaful. Okey. Dengan andaian begini, sekiranya saya tidak mampu menyimpan untuk cukup tabung pendidikan anak saya disebabkan saya sakit, kritikal ataupun sebabkan saya mati, tak apa. Saya tak jeopardize ataupun saya tidak merosakkan masa depan anak saya sebab adanya perlindungan tu tadi untuk backup simpanan saya. Ini yang kita katakan sebagai mengurus risiko. Okey, sama juga. Okey.
Kalau tadi kita simpan dekat ASB, kita simpan dekat Amanah Saham Nasional ke untuk tujuan pendidikan anak, saya sangat sarankan ambillah perlindungan takaful. Okey, untuk backup. Okey, you buat saving, okey, lepas tu you ambil satu perlindungan untuk backup. Kenapa? Sebab kita tak tahu kita masih boleh hidup ke ataupun tidak. Mungkin kita boleh hidup, tapi kita dah tak mampu menjana pendapatan. Okey? So, kena ingat backup. Okey, backup, untuk backup. Okey. So, sebab apa? Sebab kita tak boleh garanti yang kita boleh menyimpan terus. Okey. Jadi, itu antara kelebihan kalau kita menyimpan dekat SSPN. Ada satu lagi kelebihan yang paling best untuk kita kalau kita menyimpan dekat SSPNI. Siapa yang tahu? Ada yang tahu tak? Okey, dijamin kerajaan. Selain tu, dijamin kerajaan Okey. Oh, cabutan bertuah, dividen. Okey. So semua orang tahu tentang SSPNI. Okey. Maksudnya simpanan tu tadi dijamin oleh kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dividen dia pun kompetitif. Kita boleh tak keluarkan? Kalau kita simpan, kita boleh tak saja-saja nak keluarkan? Boleh. Ya, betul. Boleh. Kita boleh saja-saja nak keluarkan. Okey. Kalau kita tak ada anak, boleh ke kita simpan dekat SSPNI? Boleh Boleh. Anak kita semua dah masuk universiti, tapi aku saja-saja je nak simpan dekat SSPNI. Boleh. Okey. Yang bestnya, dia ada tax. Okey. Tax relief. Exemption. Okey. Maksudnya pengecualian cukai. Berapa banyak pengecualian cukai? Okey, tadi kita kata pengecualian cukai. Berapa ribu pengecualian cukai? Okey, thank you Tuan Muhammad Samzuri. Okey, 8K. Betul. 8K. Okey, maksudnya berapa banyak yang kita simpan dekat SSPNI tu tadi? Katakanlah kita simpan 10,000 setahun. Okey. So, untuk percukaian, dia cuma akan kira 2,000 saja sebagai pendapatan. 8,000 tu dia akan tolak. Kalau kita hanya mampu simpan 3,000. Okey, so memang wave lah. So, dia tidak akan dikenakan sebarang cukai. Okey. So, tadi saya ada nampak satu soalan. Dia kata masih relevan ke ASB financing? Siapa yang tanyakan soalan tu tadi? Saya suka soalan tu. Sebab apa? Sebab baru semalam saya ditanya soalan yang sama. Tuan, siapa yang tanyakan soalan? ASB financing tu masih relevan ke? Okey, saya nak ambil sikit masa Okey. Sekiranya kita tengok balik kepada cara yang terbaik untuk menyimpan, cara yang terbaik untuk melabur. Okey. Kita boleh katakan melabur menggunakan pinjaman adalah pilihan yang terakhir. Okey, adalah pilihan yang terakhir. Kenapa? Sebab apabila kita meminjam untuk kita menyimpan ataupun melabur, okey, kita kena ingat yang kita kena bayar interest ataupun faedah. Okey. So macam dan interest kita pula, okey, apabila OPR dinaikkan, so kadar faedah kita pun akan ikut sama naik. Dan kenaikan ni tadi dia boleh memberi kesan kepada duit masuk dan duit keluar kita setiap bulan. Setuju? Okey. Ada yang setuju tak dengan apa yang saya kata? Ke ada yang tak setuju? Okey. Kita cuba berdiskusi sedikit berkenaan benda ni. Setuju Okey. Sebab apa? Bila OPR naik, kita punya jumlah bayaran pun akan meningkat. Okey. Tetapi, dia ada tapi dia. Okey.
As long as kita betul-betul faham dengan objektif kita, then dia dibolehkan. Contohnya macam ni. Okey. Saya buat ASB financing ni supaya pada usia anak saya 18 tahun dia ada contohlah dia ada 50,000 untuk dia masuk ke college. Okey. Kalau anak kita hari ni berusia setahun, bermaksud kita ada lebih kurang dalam 17 tahun untuk mempunyai dana 50,000. Okey. Kalau dalam masa 17 tahun kita nak ada dana sebanyak 50,000, okey. Kalau kita simpan dekat satu tabung simpanan yang memberi pulangan 5%. Dividen dia 5% setiap tahun. Berapa jumlah simpanan yang saya kena buat setiap bulan? Okey. Boleh kita kira. Okey. So sekarang ni saya nak 50,000. Okey, saya nak 50,000. Saya nak 50,000 pada usia anak saya 18 tahun. Anak saya hari ni baru berusia setahun. So saya ada 17 tahun nak menyimpan. Setiap tahun saya kena simpan RM1,842 lebih kurang. So 1842 kita bahagikan dengan 12 bulan, kita kena simpan 153.50. Itu kalau kita simpan sahaja. Jadi dalam soalan ni masih berbaloi ke kalau kita nak ambil ASB financing yang mana bayaran bulanan dia kalau kita tarik, katakanlah kita tarik maksimum dia mungkin 30 tahun, contoh 30 tahun. Okey. 30 tahun, tapi kita kena bayar RM200 sebulan. So kalau tanya saya, tidak berbaloi. Okey, tidak berbaloi. Yang dia akan jadi berbaloi sekiranya kita ada tempoh yang lebih singkat. Contoh 10 tahun ataupun 5 tahun, tapi kita nak ada satu dana yang besar. Okey. Dan mungkin kita boleh pertimbangkan buat ASB financing. Tapi macam mana? Okey. Kita kena kira dulu. Okey. Berapa yang kita nak pakai selepas 5 tahun contoh. Okey. Berapa yang kita, kalau 5 tahun ni saya nak simpan sahaja, berapa pula yang saya kena simpan setiap bulan? Okey, comparekan dengan kalau saya ambil ASB financing. Okey. Ambil tempoh masa yang panjang. Okey, let's say katakan kita ambil 200,000 lah. Kita nak ada 50,000 kan? Okey. So, berapa yang saya kena simpan bulan-bulan? Okey. Sekiranya simpanan tu bayaran tu tadi lebih murah daripada yang kita kena simpan setiap bulan, maka 1 point. Okey, boleh ambil 1 point je baru, 1 point. Tapi kena ingat, bila kita buat plan ni tadi, sampai masa dan duit yang terkumpul dekat dalam tu dah mencapai matlamat kita buat apa dengan ASB financing tu? Kita surrender balik ASB financing tu. Soalan, betul ke saya boleh dapat? Betul ke? Okey. Itu bergantung kepada disiplin. Ramai kita hari ini yang, saya ambil ASB financing, 200,000. Cukup setahun keluar dividen, saya ambil dividen. Kalau buat macam tu, sampai 30 tahun pun matlamat kita tak akan tercapai. Okey. Sepatutnya, tahun pertama, jangan ambil dividen. Tahun kedua, jangan ambil dividen. Tahun ketiga, jangan ambil dividen. Tahun keempat, jangan ambil dividen. Tahun kelima, jangan ambil dividen. Tapi surrender. So then, kita akan dapat matlamat kita 50,000 tadi tu. InsyaAllah. Itu kalau pengiraan saya cakap, saya tak kira sekarang ni. Kalau saya kira mungkin dia jadi lain. Mungkin ada perbezaan daripada segi nilai dia. Okey. So itu pandangan saya. So ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada, okey. Ini yang saya kata tadi.
pengecualian cukai dijamin kerajaan. Ini SSPN. Okey. So tahniah kepada ibu bapa, yang tuan-tuan yang ada kat luar sana yang dah nampak, yang dah sedar pentingnya menyediakan tabung pendidikan anak-anak. Okey. Dia yang penting kita bermula. Okey, yang penting kita bermula. Mana cukup? Nak lagi? Apa lagi yang ada dekat luar sana yang kita boleh gunakan sebagai tabung pendidikan anak-anak? Ada banyak ada banyak. Okey. Kalau pergi jumpa orang yang buat hartanah. Okey, guru-guru hartanah dia akan kata, "Oh, kena beli hartanah, lepas tu bagi sewa." Okey, duit sewa tu boleh jadikan sebagai tabung pendidikan anak-anak. Betul? Betul. Tak salah. Okey, apa yang dia cakap tu. Cuma kalau tanya saya, kurang tepat. Kenapa saya kata kurang tepat? Kita kena ambil kira sekali risiko. Ramai orang kata melabur hartanah ni tak ada risiko. Saya jumpa kawan-kawan saya yang melabur hartanah, dia orang akan kata, melabur hartanah ni dia tak ada risiko. Kenapa tak ada risiko? Sebab harga rumah insya-Allah akan sentiasa naik. Okey. Ya, daripada segi harga dia mungkin boleh sentiasa naik. Tetapi risiko tetap ada. Apabila kita kata melabur mesti akan ada risiko. Kenapa kena ada risiko? Sebab risiko itulah yang akan bagi pulangan. Okey, jadi ingat Amir kata kalau melabur tu mesti ada risiko. So kalau nanti tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, kau melabur ni confirm untung, tak ada risiko. Itu bukan melabur, itu melebur. Okey? Kenapa saya kata melabur hartanah ada risiko? Mungkin rumah kita kosong, tak ada penyewa. Ada penyewa, tiba-tiba penyewa call kita tengah-tengah bulan, "Cik Amir, pipe bocor lah, Cik Amir tolong buat." Itu pun risiko juga. Okey. Dan maintenance cost tu pun risiko juga sebenarnya. Okey. Kalau kita ambil kira kata melabur hartanah tak ada risiko. Siapa dekat sini yang ada buat, bukan ada buat yang pernah di-offer takaful pendidikan? Buat tabung pendidikan menggunakan takaful. Okey, Tuan Iqbal. Saya. Okey. So, dia macam ni. Saya tak kata menggunakan takaful tu untuk menabung untuk tujuan pendidikan tak bagus. Dia sangat bagus. Kenapa saya kata sangat bagus? Okey. Dia gini. Okey. Bila kita menabung menggunakan takaful untuk tujuan pendidikan, okey, semua syarikat pengendali takaful yang ada dekat luar sana, hampir semua, bukan semua, hampir semua, dia ada satu plan saving yang boleh digunakan sebagai tabung pendidikan. Yang bagusnya tadi adalah, okey, sekiranya kita tidak mampu untuk menyimpan disebabkan sakit ataupun mati, okey, kita tak kita tidak jeopardize. Okay? Kita tetap boleh make sure yang sampai masa anak kita tu akan ada dana untuk dia pergi ke college. Itu bagus dia. Yang kurang bagusnya adalah agak mahal. Itu kena fikir, agak mahal. Jadi selalunya bila saya jumpa kawan-kawan ataupun klien-klien saya, bila diorang minta advice berkenaan dengan benda-benda macam ni, so saya akan selalu advisekan, why not simpan di tempat yang selamat. Yang selamat contohnya macam ASB ke, SSPN ke, ataupun kalau ada satu jangka masa yang lebih panjang, mungkin dalam 10 ke 15 tahun, okey, boleh diversify, pelbagaikan. Selain daripada ASB saja, simpan sikit ke unit trust. Okey. Tetapi simpanan tu tadi kita lindung menggunakan takaful. Okey, contohnya macam mana nak tahu simpanan tu? Okey, macam mana nak lindung? Okey. Dia gini. Katakanlah kita diberi masa hanya ada 15 tahun untuk menyimpan kan? Menyimpan. Okey. So kita simpan dekat ASB ataupun SSPN ataupun mana-mana instrumen simpanan yang lain yang memberi pulangan yang kompetitif. Okey. Tapi
Macam saya kata tadi, kita tak boleh garanti yang kita boleh menyimpan sampai ke akhir masa tu. Okey, jadi kita kena lindung simpanan tu. Okey, dengan menggunakan takaful. Okey. Takaful pula, okey. Pergi cari takaful term. Jangan pergi cari takaful investment link, sebab kita nak lindung simpanan tu untuk satu tempoh masa yang tertentu saja. Okey, dia ada dekat luar ni. Okey, yang kalau dekat Hong Leong MSIG, okey, yang saya tahu, okey, dia ada satu plan perlindungan yang boleh melindungi kita mungkin untuk masa 20 tahun saja. Okey, dan kos dia pun tidak terlalu tinggi. Okey, kos dia tidak terlalu tinggi. Okey. So itu kalau instrumen-instrumen lain yang ada. Okey. Hari ini mungkin kita sibuk dengan emas. Okey, semua orang suka cakap pasal emas hari ini sebab ada macam-macam platform emas yang ada dekat luar sana. Okey, tapi boleh ke pelaburan emas ni kita jadikan sebagai tabung simpanan untuk pendidikan anak? Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Cuma okey, kita kena tahu setiap instrumen tu bawa apa. Okey, kita ambil contoh. ASB kita simpan, duit kita beranak sebab ada dividen. Unit trust pun sama. Unit trust kita simpan, dia akan ada dividen. Okey. Tapi emas, kita simpan, katakan kita beli setiap bulan satu gold bar, satu gold bar. Okey, cukup 12 bulan. Okey, cukup 12 bulan. Gold bar kita tu tak bertambah dengan sendirinya sebab dia tak ada dividen. Okey, itu kena tahu. Menyimpan emas tak akan pernah ada dividen. Okey, tetapi dia akan ada perubahan harga. Okey, kenapa saya kata perubahan harga? Ialah sebab kalau kita tengok harga emas US pada sekitar bulan Januari, okey, dia boleh cecah sehingga $1,900 per ounce. Okey. Okey, and then kalau tengok hari ini pula harga dia dah menyusut. Okey, menyusut sehingga ke 1,830 per ounce. Okey. Jadi, kalau kita beli emas, simpan emas, okey, dia akan melibatkan perubahan harga. Takkan sampai masa anak kita nak masuk universiti tak boleh. Belum boleh. Boleh tak tunggu harga emas papa naik sikit? Sebab hari ni kalau papa pajak emas papa tu tak cukup ni. Boleh ke? Kita tak akan mampu cakap macam tu dekat anak kita. Sebab apa? Macam saya kata tadi, pendidikan tidak boleh ditangguhkan. Persaraan mungkin boleh. Okey, bergantung kepada kita. Okey, so setakat ni ada soalan tuan-tuan? Okey. So, kalau tak ada soalan, apa namanya? Okey, inilah pilihan-pilihan lain yang ada tadi. Yang saya cakap tadi, emas, property, unit trust. Okey. Unit trust, apa beza unit trust dengan ASB? Okey, saya ambil masa sikit tuan-tuan. Okey. ASB macam saya kata tadi, harga dia tetap. Dan sebab tu saya kata dia rendah risiko. Kalau unit trust, harga dia berubah-ubah. Itu yang pertama. Dan saya garantikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hari ni tuan-tuan dan puan-puan melabur unit trust. Hari ini. You bank in duit, melabur ke dana amanah, besok kita rugi sikit. Kenapa? Sebab adanya service charge. Saya tahu. InsyaAllah ramai antara kita dekat luar sini yang melabur unit trust walau walau hanya menggunakan EPF akaun satu. Cuba cek dengan ejen-ejen ataupun konsultan. Ada charges incurred tak? Okey, untuk kalau kita melabur menggunakan EPF, okey, dekat unit trust, okey, charges dia 3% daripada jumlah pelaburan. Okey. Kalau kita menggunakan pelaburan tunai, charges dia akan cecah sekitar
boleh cecah sehingga 6%. Tengok dana. Okey, tengok dana. Okey, itu unit trust. So pada saya, kalau tanya saya, saving yang selamat, yang kurang risiko still goes back to ASB. Okey, ataupun SSPN. Ingat, kita menyimpan ni bukan untuk persaraan kita, tapi untuk pendidikan anak-anak kita. Yang mana saya kata, kita tak akan boleh tangguh apabila sampai masa dia. Okey. Tuan-tuan, terutama sekali yang beragama Islam, kita orang Melayu, bulan 3 ni apa yang akan datang dekat kita? Apa yang akan datang kat kita pada bulan 3 ni? Ramadan, puasa. Bonus. Alhamdulillah. Puasa. Okey. Satu, puasa. Satu lagi. Apa? Sekolah buka. Okey. So, tahun ni, okey, bajet raya kita tu bertembung dengan bajet buka sekolah. Jadi, macam mana tu? Okey. So, kita kena bijak. Okey, kita kena bijak menyusun atur perbelanjaan kita. Okey. Ya, saya yakin, saya tahu ramai kita dekat luar sekarang ni yang menghadapi sedikit tekanan. Bukan tekanan jiwa tau, tekanan kos hidup. Okey, kita kata barang masih mahal. Okey, nak makan mahal. Ni nak Ramadan, kita nak bersedia untuk raya. Lepas tu datang pula anak nak sekolah. So dua-dua event ni memerlukan duit. Okey. Jadi kita kena bijak. Okey. So macam mana nak bijak? Kita kena utamakan yang utama. Jadi cik puan semua, raya ni kalau boleh janganlah cakap dekat cik abang, bang boleh tak kita tukar sofa? Kalau sofa tu masih bagus, tak payahlah tukar sofa. Tak tukar sofa pun kita raya juga cik puan, tak apa. Tak ada masalah. Okey. Yang si abang pula, tolonglah jangan bagi tahu dekat orang rumah kita, tahun ni abang nak rendang ayam, rendang daging, nak sup tulang setiap hari. Okey. So setiap hari. Agak-agak lah. Kenapa? Okey. 3 tahun lepas, pada awal pandemik, saya dijemput oleh majalah Fama untuk berkongsi persediaan raya. Okey. Maafkan saya kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang tak setuju dengan pandangan saya. Kita macam ni, senang, simple. Bila kita raya, semua orang akan masak rendang, masak ketupat, masak lemang. Betul? Ke salah? Semua orang akan masak. Benda yang sama. Kita pergi rumah Ali jamu kita rendang. Kita pergi rumah Abu jamu kita rendang. Yang bezanya mungkin rendang ayam ataupun rendang daging. Okey. Pada masa tu saya share, saya cakap, saya bagi cadangan. Kenapa tidak? Ali, you masak mihun goreng. Abu, you masak rendang ayam. Amin, you masak lemang. Dan kita share. Barulah satu Malaysia. Okey, itu pandangan. Okey. So, tadi saya ada terpandang, ada orang tanya saya pasal quantum metal. Okey, quantum metal ni adalah platform untuk kita menyimpan emas. Okey. Reliable atau tidak, okey, bergantung kepada kita tengok benda tu macam mana. Okey. Saya tak berani komen company orang lain. Okey. Okey, so ada soalan. Macam mana nak uruskan cash flow? Okey. Cash flow kena tengok duit masuk kita berapa, duit keluar kita berapa. Kalau duit masuk kita 100, kita spend 70, kita happy. Okey. Kalau duit masuk kita 100, kalau kita spend 150, kita boleh jadi sasau. Okay, so kena recheck balik. Okay, tak boleh nak recheck sendiri. Saya punya advice, pergi jumpa orang yang boleh membantu. Okay, yang boleh membantu kita, yang boleh bagi nasihat. Dan yang bagi nasihat ni pula kena tengok, dia bagi nasihat kepentingan atas diri dia ke ataupun atas diri kita.
sebagai orang yang minta nasihat. Okey tuan-tuan? Okey. So, jam pun dah lebih kurang dalam 11.40. Okey. So, saya rasa kita stop dekat sini dan saya kembalikan floor kita kepada Cik Puan Fauzia Ismail untuk yang seterusnya. Silakan Cik Puan. Okey, terima kasih Cik Amir. Kerana sudi berkongsi dengan kita berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu bina dana pendidikan anak, tabung atau hutang. So, apa yang boleh saya simpulkan daripada topik kita pada hari ini? Banyak pilihan-pilihan yang kita ada kat luar sana, selain daripada ASB, tabung haji, SSPN, pelaburan dalam hartanah, pelaburan dalam emas, takaful pendidikan. Tapi apa yang penting kepada kita adalah bermula daripada awal. Bukannya last minute anak nak masuk universiti baru kita nak baru tersedar. Okey, di skrin sekarang telah dipaparkan QR code dan link untuk e-sijil penyertaan. Dan kita harapkan semua peserta dapat scan QR code ni dan memberi maklum balas terhadap program yang kita jalankan ni untuk kita perbaiki dari masa ke semasa. Kalau tak dapat scan QR code ni, boleh klik link dekat chat ya. Dan untuk e-sijil penyertaan ni, kita akan emailkan kepada email yang didaftarkan. Seterusnya kita pergi kepada sesi Q&A. Cik Amir, dah bersedia ke? Ya, saya. Okey, Cik Amir. Kita ambil soalan yang pertama. Daripada jauh soalan ni datangnya daripada Indonesia. Fikih. Dia bertanyakan bagaimana cara untuk menyiapkan dana pendidikan bagi anak, apa saja skill dan risiko yang sering dialami. Okey. Menjawab soalan tu, kalau skill dia tak ada banyak. Skill dia satu saja. Bertindak untuk menyimpan. Okey. Cuma, bila kita kata kita menyimpan tu tadi, yang dekat situ yang akan jadi banyak. Okey, kita nak menyimpan dekat mana? Okey. Kalau macam kita dekat Malaysia sini, kita ada platform seperti Amanah Saham Nasional, kita ada SSPN. Okey, mungkin juga kita boleh gunakan instrumen seperti unit trust yang ada dekat luar. Okey. So, itu adalah pilihan. Okey. Cuma selalu saya ingatkan apabila kita memulakan sesuatu simpanan ni tadi, okey, untuk tujuan apa, kita kena sentiasa melindung simpanan kita tu. Okey, kita lindungkan, okey, kita buat pengurusan risiko sedikit. Okey, dengan menggunakan perlindungan produk perlindungan seperti insurans ataupun takaful. Kenapa? Dia ada sebab dia. Katakan hari ini kita kata saya nak simpan setiap bulan RM200 untuk ke ASB. Tujuan saya tu tadi adalah untuk pendidikan anak-anak. Okey. Dan kita tidak melindungi simpanan ni. Kita simpan. Okey, anak kita jangkakan akan pergi ke universiti lagi 15 tahun. Pada tahun yang ke-7 kita menyimpan tu tadi, kita dah tak boleh menyimpan. Sebab okey, mungkin kita dah tak ada ataupun mungkin kita sakit sehingga tidak boleh menjana pendapatan. Okey. Jadi kalau perkara ini berlaku, secara automatiknya proses menyimpan yang kita buat 7 tahun lepas tu tadi, dia akan stop secara automatik, secara sendiri. Sebab apa? Sebab kita sendiri masih memerlukan duit yang lebih untuk tujuan perubatan. Okey. Itu yang pertama. Mungkin juga kita akan keluarkan saving kita tu tadi. Yang kita dah simpan 7 tahun ni, okey, dengan tujuan untuk tabung pendidikan anak-anak, silap-silap duit tu pun kita akan keluarkan. Sebab apa? Sebab kita memerlukan duit untuk tujuan perubatan. Okey. Dan sebab tu saya selalu kata no. Kena pilih dulu instrumen yang okey, untuk menyimpan. Lepas tu kita kena supplementkan, sertakan dengan takaful. Okey.
Dan takaful ni pula kita pilihlah. Okey, kalau untuk tujuan pengurusan risiko simpanan ni, okey, dan tak perlulah ambil yang komprehensif. Okey, tak perlu ambil yang komprehensif. Cukup sekadar melindungi simpanan tu. Okey, ingat tuan-tuan dan puan-puan, ambil takaful ataupun ambil insurans bukanlah melindungi diri you sebenarnya. Bukannya kita ambil takaful, insyaAllah kita tak masuk hospital, insyaAllah kita tak mati, insyaAllah kita tak sakit sebab saya dah ada takaful. No. Sebenarnya dia melindungi poket kita. Poket. Okay, dia lindung duit kita supaya tidak keluar sekiranya kita sakit. Kita tak kacau simpanan yang lain. Okay. Jadi kalau back to this question, dia tanya saya instrumen apa yang sesuai dan macam mana strategi dia. Kalau bagaimana dana, okay. So bagaimana nak siapkan dana pendidikan ni, yang penting ialah menyimpan. Okay. Tapi kalau kita nak pergi secara orang kata apa secara komprehensif, okay, kita sebagai ibu bapa hari ini kita dah tahu anak kita saya nak hantar ke mana belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena siap-siap tahu dia nak ambil bidang apa nanti. Okay. Itu kita kena plan. Dan bila kita dah tahu ke mana bidang apa, jadi kita akan tahu secara secara kasarnya, okey, jumlah yang diperlukan untuk yang ini sekian. Okey, saya ambil contoh. Baru-baru ni saya buat satu plan pendidikan. Okey. Dia nak hantar anak dia buat civil engineering. Dan saya kena tanya dekat dia, you nak hantar anak you dekat mana? Okey. Dia nak hantar anak dia dekat KDU, College Damansara Utama. Apa yang saya buat? Saya call KDU. Saya tanya, okay, civil engineering dekat sini 3 tahun kos berapa? Okay, total up lebih kurang dalam 70,000. So then saya bagi tahu dekat klien ni, Mr. Client, 70,000 as per hari ini. Dan kalau anak kita tu tadi berusia 10 tahun, bermaksud 8 tahun ke hadapan baru dia pergi sambung belajar. Kita kena ambil kira juga berapa kos inflasi ke atas pendidikan dekat Malaysia. Itu baru untuk untuk menyediakan yuran pengajian. Kos makanan kita kena ambil, kos hidup sebagai seorang student pun kita kena ambil tahu. Okey, yang tu kita kena prepare awal-awal dan baru kita akan tahu berapa jumlah. Okey, lepas kita tahu kos tu tadi, kita decide. Kita nak simpan dekat mana. Kalau contoh kita dekat Malaysia, kita ada ASP, kita ada unit trust, kita ada takaful pendidikan. Okey, kita decide. Saya nak simpan dekat mana. Okey. Dan bila kita dah decide tu, baru kita akan identify berapa sebenarnya kos simpanan yang diperlukan untuk you mencapai matlamat. Okey. Dan saya tak boleh guarantee you akan dapat 100%. Okey, saya tak boleh guarantee. Tapi kita sedaya upaya bekerjasama untuk dapatkan at least 85%. So saya rasa saya jawab soalan ni Cik Puan, dan saya rasa dan saya harap jawapan saya ni akan bagi sedikit gambaran apa yang Cik Puan Fikih tanyakan ini. Okey. So, okay, terima kasih Cik Amir. Panjang lebar penjelasan daripada Cik Amir tu, harap dapat menjawab soalan daripada Fikih Junianto. So saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan daripada Cik Irsyad tadi berkaitan dengan SBF tu. Kalau boleh saya tambah sikit, soalan ni dah dijawab oleh Cik Amir tadi. Kalau boleh saya tambahkan sikit untuk makluman Cik Irsyad dan yang lain-lain. Kita ada sesi webinar khas dengan topik sembang-sembang SMB berkaitan dengan SBF. So kalau nak dapatkan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan SBF ni, boleh follow kita punya media sosial, FB, Insta dan juga Twitter untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan program-program webinar yang kita jalankan selain daripada webinar pada hari Jumaat ni lah.
Okay, so jangan lupa follow kita punya social media. Okey, seterusnya untuk soalan daripada Cik Wan Muhammad Rushdi, antara ASB, SSPN dan takaful pendidikan, yang mana perlu diberi keutamaan untuk anak yang baru lahir? Mohon pandangan Tuan. Silakan Cik Amir. Okey. Yang mana satu ASP ke, SSPN ke, takaful pendidikan? Okey, dia macam ni. Kalau Tuan Wan dah buka ASB untuk anak, okey, tak perlu lagi takaful pendidikan. Okey. Yang penting mungkin takaful perubatan. Okey. Begitu juga kalau kita dah buatkan SSPN untuk dia, still sama. SSPN lah. Tapi kalau nak ambil takaful untuk anak, okey. Kalau tanya saya, untuk anak ni yang penting kalau daripada segi takaful, yang pentingnya adalah perubatan. Okey, perubatan. Okey. Dan tak perlulah bagi life yang tinggi ke ataupun kemalangan yang tinggi. Okey. Yang paling penting sekali adalah perubatan. Okey. Sebab kos perubatan anak dekat Malaysia agak tinggi. Okey. Itu kalau kita mampu. Okey. Tapi kalau tanya saya, okey, professionally saya akan kata takaful perubatan ni sebenarnya accessory. Okey, accessory. Okey, sebab apa? Kalau kita tak ada takaful perubatan, soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan kat sini, adakah kita masih boleh masuk ke hospital? Masih kan? Cuma kita tak ada pilihan. Kita kena pergi ke government hospital. Okey, kalau kita ada takaful perubatan, kita ada pilihan. Kita nak pergi government hospital ataupun pergi ke private hospital. Okey. So mana satu yang dulu? Okey. Kalau mampu buat semua dalam sekali jalan. Maksudnya siapkan terus tabung simpanan. Tabung simpanan ni pula kita pilihlah nak ASB ke SSPN, tabung haji. Contoh. Okey. Lepas tu kena ada takaful perubatan. Okey. Kalau rasa-rasa kekangan daripada segi kos. Okey. Kalau tanya saya, utamakan simpanan untuk anak. Kenapa? Dia gini. Antara kita dengan anak, kita tak bergantung hidup kepada anak. Tapi anak bergantung hidup kepada kita. Okey. Jadi, siapkan dulu simpanan untuk anak. Okey. Dan disebabkan kekangan tadi, kita kena buat pilihan mana dulu. Okey. Kita buat simpanan. Okey. Sebab apa? Sekiranya sakit, anak tu sakit ke apa ke, kita sebagai ibu bapa, kita masih mempunyai kudrat untuk mencari alternatif lain. Sekiranya kita memerlukan kos. Okey. Jadi kalau tanya saya, buat simpanan pendidikan anak-anak. Okey. Lepas tu kena suplementkan, sertakan sekali dengan perlindungan diri tuan untuk nyawa dan juga penyakit kritikal. Itu mesti. Supaya matlamat kita ke atas anak tu tadi tercapai. Nanti ada rezeki lebih, baru kita plan pula untuk medical anak. Okey, sebab bila kita kata buat financial plan ni, benda yang pertama kita kena tengok adalah kita punya kemampuan. Okey, kemampuan. Sebab kena ingat bila kita kata pasal takaful tu adalah komitmen jangka masa panjang. Berbeza dengan simpanan. Simpanan, bulan ni saya simpan, bulan depan saya simpan, bulan lagi satu saya simpan, bulan lagi berikutnya, anak nak masuk sekolah, stop dulu menyimpan. Lepas bulan depan saya nyimpan. Tak ada masalah. Tapi bila kita kata takaful, setiap bulan, you kena simpan setiap bulan. Sekiranya you tak simpan, dia akan jadi hutang. Okey, hutang dengan takaful, bila kita tidak langsaikan, okey, katakan kita dah bayar 7 bulan. Bulan ke-8 kita tak bayar. Pada bulan yang ke-9 dia akan jadi kita kena bayar bulan 8 dan bulan 9. Dan sekiranya benda ni tadi kita biarkan berterusan, tak ada caruman dah, nanti sijil takaful tu akan lapse ataupun terhenti. Dan bila dia terhenti sebegitu saja,
satu kerugian kepada kita. Kenapa? Yang kita simpan awal-awal tadi itu pun hilang. Jadi kita kena tahu. Kita kena tahu fungsi dan juga ciri-ciri instrumen yang kita pilih. Saya harap jawapan saya menjawab soalan daripada Tuan Wan. Okey, terima kasih Cik Amir. Cik Wan Rusdi ada tambah sikit dekat chat tu. Dia kata, saya baru buat medical card takaful dan tabung haji. Dan SSPN dan ASB belum lagi. Terima kasih pandangan Tuan. So okey lah tu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, Cik Amir. Daripada Cik Irsyad Saiful Anwar. Dia ada dua soalan. Soalan yang pertama, adakah SSPN boleh dibuka sekiranya anak masih dalam kandungan ataupun anak berstatus anak angkat? Dan soalan yang kedua, pengeluaran SSPN boleh digunakan untuk perbelanjaan peribadi ke? Silakan Cik Amir. Secara mudahnya soalan 1 dan 2 ni saya boleh kata boleh. Kenapa saya kata boleh? Soalan 1. Anak tu dalam kandungan belum lahir lagi. Anak tu anak angkat. Katakanlah SSPN kata, anak angkat kita perlukan surat daripada jabatan surat penjagaan yang sah, ada MyKid, baru dia boleh buka. Itu kalau kita nak buka atas nama dia. Sekarang ni kita boleh ada pilihan nak buka atas nama anak ataupun nak buka atas nama kita sendiri. Itu pilihan yang kita ada dengan SSPN. Dan soalan yang kedua tu boleh. Daripada awal tadi saya dah bagi tahu yang bestnya menyimpan dekat SSPNI ni sama macam kita simpan dekat ASB. Kita simpan, alamak nak pakai duit lah. Boleh tak saya keluarkan? Boleh. Tak ada masalah. Saya harap jawapan saya tu melegakan pertanyaan daripada Tuan Irsyad. Tuan Irsyad. So tak ada masalah tuan. Tuan boleh buka je atas nama tuan. Macam saya kata tadi, walaupun kita tak ada anak, kita boleh buka atas nama kita. Senang macam tu. Okey, terima kasih Cik Amir. Saya harap Cik Irsyad jelas dengan jawapan daripada Cik Amir tadi. Sekiranya tuan-tuan berminat untuk menganjurkan webinar secara online khusus kepada kaki tangan ataupun staf di organisasi ataupun komuniti tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah mengemailkan maklumat detail kepada financialeducation@asmb@pmb.com.my atau hubungi 03-2050-5813 atau 2050-5479. Dan tuan-tuan juga boleh melayari laman media sosial kami di Twitter, Instagram dan YouTube dan juga Facebook untuk mendapatkan tips perancangan keuangan dan maklumat siri webinar Sembang-Sembang ASMB. Dan untuk makluman semua peserta, setiap Jumaat jam 10.30 pagi, ASMB mengadakan program Sembang-Sembang ASMB yang terbuka kepada umum dengan topik-topik yang berlainan setiap minggu. So sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi ini, mungkin Cik Amir ada kata-kata terakhir ataupun pesanan buat peserta kita pada hari ini. Silakan Cik Amir. Cik Amir. Maafkan saya. Terima kasih Cik Puan. So yang pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada ASNB, specifically kepada Cik Puan Fauzia atas jemputan pada hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama kita sepanjang sesi kita lebih kurang dalam sejam 30 minit ni. Jadi pesan saya satu saja. Jika kita dah plan, jika kita dah ada matlamat, kita kena jelas dengan plan kita tu. Dia tak akan jadi apa-apa kalau kita tidak bertindak. Sebab apa? Tak ada siapa yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. So, kalau rasa nak follow saya dekat Facebook, silakan. Boleh cari saya dekat #PakcikCFP ataupun cari saja nama Amir Hamid.
Kalau nampak mamat yang tergedik pakai topi ni, itu saya lah tu. Okay. So, saya rasa setakat itu saja. Sekiranya ada kekurangan, banyak kekurangan daripada saya mohon maaf. Okay. Dan kalau ada kekasaran bahasa yang saya gunakan sepanjang sesi kita hari ini pun sama, saya mohon maaf. Okay. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Saya back the floor pada Cik Puan Fauzia. Silakan. Okey, terima kasih Cik Amir kerana sudi menerima jemputan daripada pihak ASMB dan terima kasih juga kepada atas perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bekerjasama lagi pada masa akan datang. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai webinar kita pada hari ini. Dan akhir kata, kami bagi pihak ASMB memohon ampun dan maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang program ini dijalankan. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.